Kita masuk peringkat yang kedua, tuan. Terjemahan harfiahnya tuan-tuan dah dapat, ya. Okey, sekarang tengok keseluruhan ayat. Hari ni saya nak tuan-tuan tengok keseluruhan ayat. Boleh? Tengok keseluruhan ayat. Saya akan bagi terjemahan mafhum bermula daripada permulaan ayat. Boleh, tuan? Sebab hari ni saya nak praktik pada tuan-tuan macam mana kita nak potong ke semua ayat kita ini menggunakan 3 kaedah yang saya dah bagi pada minggu lepas. Boleh, tuan-tuan? Ya. Jadi tak ada guna tuan-tuan belajar tapi tak tahu nak guna. Ya. Jadi tuan-tuan dah belajar minggu lepas dan alhamdulillah boleh kata minggu lepas dah pandai. Jadi hari ni kita nak praktik lagi, tuan-tuan, supaya tuan-tuan betul-betul nampak macam mana nak gunakan kaedah potongan ayat. Boleh, tuan-tuan? Dan saya dah pesan selalu dalam kelas kita, tuan-tuan, cara yang paling terbaik, kaedah yang paling terbaik ialah terjemahan mafhum. Boleh? Okey, lihat terjemahan mafhum, tuan. Innama ta'buduna min dunillahi. Jangan tertipu dengan tempat yang saya berhenti. Tuan-tuan tengok keseluruhan ayat. Boleh? Sekarang saya nak bagi gambaran keseluruhan ayat. Dah kali ketiga saya ulang, tuan-tuan, ya. Innama ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu ausadan, hanyalah patung-patung berhala. Wa takhluquna ifka, kamu yang menciptakan kebohongan itu. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak mampu memberikan kepada kamu sebarang rezeki. Fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah rezeki itu di sisi Allah. Wa'buduh, dan sembahlah Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, kerana hanya kepada Allah sahaja kamu akan dikembalikan. Saya ulang sekali lagi. Perhati betul-betul, tuan. Ya? Perhati, belajar, perhati betul-betul, ya. Ini latihan, tuan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah. Ini ulangan kali yang kedua. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu ausanan, hanyalah patung-patung berhala. Wa takhluquna ifka, kamu yang menciptakan kebohongan itu. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak mampu memberikan kepada kamu sebarang rezeki. Fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah rezeki itu di sisi siapa? Di sisi Allah. Wa'buduh, dan sembahlah Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya sahaja kamu semua akan dikembalikan. Jelas ke tidak, tuan? Saya harap tuan-tuan jelas. InsyaAllah dah boleh tentukan berapa jumlah kita pada hari ini. Agak-agak, ya. Nanti saya akan tanya. Simpan dulu. Jangan jawab lagi, tuan-tuan. Okey, sekarang perkara yang ketiga, tuan-tuan. Terjemahan mafhum, ya. Terjemahan mafhum. Ini cara tadabbur yang terbaik kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan, ya. Okey, sekarang dengar betul. Apa yang Allah nak cuba sampaikan dalam ayat yang kita bincang pada hari ini, tuan-tuan? Yang pertama, dengar betul, ya. Yang pertama yang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan, ayat ini masih berkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama kaumnya. Itu yang pertama. Boleh? Bermakna ayat kita pada pagi ini adalah sambungan daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saya dah pesan pada tuan-tuan, apa saja ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, walaupun asalnya diturunkan bersempena dengan zaman tersebut, tuan-tuan, ya, tapi ayat itu tetap relevan, tuan-tuan, ya, tetap kita boleh pakai sehingga hari kiamat, tuan-tuan. Bermakna apa yang dibincangkan dalam satu-satu ayat pasti akan terkena pada diri kita. Boleh, tuan-tuan? Baik. Sekarang, dalam ayat ini Nabi Ibrahim nak tegaskan kepada kaumnya bahawa apa yang kamu sembah sekarang hanyalah batu-bata saja, patung berhala saja, ya. Mereka ini sebenarnya, tuan, tidak mampu memberikan kepada kamu sebarang rezeki, hatta walaupun setitik air, tuan-tuan. Ya? Patung berhala itu tak mampu nak bagi, tuan-tuan. Ya? Macam mana nak bagi? Batu, tuan-tuan. Batu itu sendiri nak bergerak sendiri pun, tuan-tuan, tidak boleh, tuan-tuan.
Nampak tak? Sebab itulah Nabi Ibrahim kata, wa takhluquna ifka. Kamu yang mengatakan bahawa batu itu yang boleh memberikan manfaat kepada kamu dan juga mudarat, ya. Kamu yang kata pokok yang besar itu, kamu yang kata lembu itu, tuan. Itu contoh, ya. Kamu yang kata, tuan, patung yang berdiri di hadapan kamu itu yang boleh memberikan manfaat dan juga mudarat, kamu yang ciptakan. Tak ada orang yang lain yang kata. Kamu yang ciptakan sendiri. Kamu yang memperbodohkan diri kamu sendiri. Nampak tak? Ya? Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang saya nak kaitkan sedikit dengan bahasa Arab dekat sini. Tengok tak? Ada perkara penting yang Allah nak cuba sampaikan dekat kita melalui bahasa Arab, tuan. Okey, cuba tengok tak? Apa yang saya nak tunjuk dekat sini, tuan, cuba lihat kalimah rizqa dalam ayat kita. Cuba tengok kalimah rizqa. Ya, cuba tengok kalimah rizqa dalam ayat kita pada pagi ini. Kalau tuan-tuan perasan, tuan, kalimah rizqa dalam ayat kita pada pagi ini ada 2 kali disebut dalam Al-Quran. Tengok, tuan, ya. Yang pertama, Allah kata apa, tuan? Ya, Allah kata apa? La yamlikuna. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Ya. Itu kalimah rizqa yang pertama. Rizqa. Ya. La yamlikuna lakum rizqa. Ini yang pertama, tuan. Okey, perhati, ya. Baik. Yang kedua, tuan, selepas daripada perkataan rizqa ini, sekali lagi Allah sebut, tuan, fabtaghu indallahi ar-rizqa. Ya. Fabtaghu indallahi ar-rizqa. Baik. Apa maksud rizki? Ar-rizqa, tuan? Rizki dah, ya. Rizqa yang pertama terjemahannya rizki. Rizqa yang kedua pun adalah terjemahannya rizki, tuan. Boleh, tuan? Baik. Sekarang persoalan yang saya nak cuba timbulkan dekat tuan-tuan, supaya tuan-tuan boleh fikir dulu, tuan-tuan nampak dulu sebagai mukaddimah. Kenapa kalimah rizki yang pertama Allah tak letak alif lam? Nampak, tuan? Ya. Dan kenapa kalimah rizki yang kedua Allah letak alif lam? Kenapa, tuan? Adakah suka-suka, tuan? Ya. Adakah suka-suka Allah letak macam tu, tuan? Tidak, tuan. Ya. Itulah Al-Quran, tuan. Setiap kalimah, hattakan dia itu jenis isim ke, fi'il ke, haraf, kalimah itu ada alif lam ke tak ada alif lam, kalimah itu bertanwin ke tak bertanwin, kalimah itu mufrad ke jamak, tuan. Setiap perkara yang Allah letakkan dalam Al-Quran, hatta walaupun satu kalimah, tuan-tuan, memberi makna yang cukup mendalam sekiranya kita kaji betul-betul. Betul, tuan? Hari ini saya nak kaji sikit je, tuan, supaya tuan-tuan nampak bahawa setiap kalimah yang Allah gunakan dalam Al-Quran itu sangat-sangat hebat kalau kita teliti setiap ayat. Sebab itulah cara tadabbur ialah kita ambil satu ayat, bahas betul-betul. Yang kita buat sekarang, kita baca dengan tadabbur berbeza. Boleh, tuan? Baik, sekarang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan. Tengok. Kita dah belajar mengikut kaedah bahasa Arab. Saya ambil dari segi kaedah bahasa Arab sebab kelas kita bahasa Arab. Boleh? Okey, tengok, tuan. Saya pernah ajar pada tuan-tuan, mana-mana kalimah yang tidak ada alif lam, maka kalimah itu menunjukkan makna yang umum, tuan-tuan. Ya. Ataupun saya sebut dalam kelas makna yang tidak spesifik. Betul, tuan? Bermakna termasuk semua. Masuk semua, tuan. Ya. Kalau contoh saya kata masjid, Muhammad pergi ke masjid, tuan, bermakna mana-mana masjid termasuk dalam kalimah masjid yang disebut oleh Muhammad. Nampak, tuan? Ya. Berbeza kalimah yang ada alif lam di pangkalnya, maka mana-mana kalimah yang ada alif lam di pangkal, maka kalimah itu menunjukkan makna yang tertentu, makna yang spesifik, makna yang khusus, tuan. Apa saja istilah yang tuan-tuan kena faham yang tu, tuan. Boleh? Nak menunjukkan ada rezeki yang tertentu. Ya. Rezeki yang khusus, tuan. Apa dia rezeki yang khusus? Yang tu kita bincang selepas ini. Sekejap saja lagi deh. Sekarang saya nak tuan-tuan faham dulu. Apa beza, tuan? Ya. Kecil saja perbezaan. Yang ni tak ada alif lam, yang ni ada alif lam. Boleh? Sekarang saya nak tuan-tuan nampak dahulu, ingat dulu apa yang kita dah belajar, tuan-tuan.
kalimah yang ada alif lam dia menunjukkan makna yang tertentu. Contoh, kalau Muhammad kata saya semalam pergi ke al-masjid, ada alif lam ke tak ada? Ada dah. Maka ada masjid yang tertentu yang dia pergi. Betul tak? Berbeza kalau dia kata semalam aku pergi ke masjid. Ya, semalam aku pergi ke masjid tu. Waktu tu perlu tak kita tanya? Tak perlu tanya tu. Ya, sebab mana-mana masjid pun dia akan pergi. Tak ada kisah tu. Ya, baik. Sekarang tu. Apabila tuan-tuan dah nampak perbezaan kalimah yang tak ada alif lam menunjukkan makna yang umum dan kalimah yang ada alif lam menunjukkan makna yang tertentu, maka barulah saya boleh terangkan tuan-tuan. Dengar tuan-tuan ya. Tengok tuan-tuan. Ayat yang pertama tuan-tuan, Allah nak menafikan. Ayat yang pertama, bahagian yang pertama dulu, risiko yang pertama dulu. Ayat yang pertama ini Allah nak bincang dengan tuan-tuan, nak tunjuk kepada tuan-tuan, nak nafikan kepada tuan-tuan bahawa patung-patung berhala itu tidak mampu memberikan kepada mereka itu rezeki tu lah. Apa saja rezeki tu lah, mereka tak mampu. Patung berhala itu tak mampu beri rezeki kepada mereka tu lah. Ya, hatakan, sebab itulah saya kata tadi, hatakan setitik air pun tu lah, patung berhala tersebut tak mampu berikan rezeki kepada mereka. Nampak tak? Jadi perkataan rezeki ini adalah rezeki yang umum tu lah. Apa saja rezeki, memang patung berhala tu tak boleh bagi langsung tuan. Ya. Jadi orang yang pergi juga tu cerdik ke bodoh tu lah. Itu bahasa kasarnya lah. Bodoh lah tuan. Ya. Sebab terang-terang tu lah. Allah sebut kepada kita tu lah, memang patung berhala itu langsung tidak boleh memberikan apa-apa dekat kita tuan. Hatakan nak bergerak sendiri pun batu tu tak mampu tuan. Macam manalah nak bagi setitik air dekat kita. Ya. Nak kata ada kuasa tu tak? Yang tu pembohongan semua tu tak ya? Baik. Tapi kenapa tu tak? Kenapa itu pun masalah kita. Kenapa tu tak? Yang pergi tu tiba-tiba minta, tiba-tiba bagi. Yang tu untuk apa pula tu tak? Itu adalah untuk istidraj, untuk ujian kepada mereka tuan-tuan ya. Walaiyazabillah, dan kita patut rasa bersyukur tuan-tuan, sebab kita hidup dalam agama Islam tuan-tuan. Itu perkara yang paling tuan-tuan kena rasa syukur. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang itu yang pertama. Perkara yang kedua tuan, ar-rizqa yang kedua tu. Ar-rizqa yang kedua ya. Baik. Selepas mana Allah nafikan patung berhala itu tidak mampu memberikan rezeki kepada mereka tuan, walaupun setitik air tuan, ya. Tapi Allah minta dengan kita supaya cari rezeki. Tetap cari rezeki. Sebab rezeki ini bukan perkara yang tuan-tuan akan dapat dengan kita duduk di rumah saja. Kena cari dulu. Usaha sedikit. Wajib usaha. Perkataan Ibtaru ini kalau kita kaji panjang lagi. Saya tak nak kaji dulu. Saya nak nampak beza kalimah rizqa dengan ar-rizki saja. Allah kata, buat kerja. Usaha dulu tuan. Usaha dulu supaya cari rezeki itu di sisi siapa tuan? Rezeki itu di sisi Allah. Baik. Tapi maksud rezeki ini rezeki yang mana tuan? Ya. Rezeki itu ada alif lam ke tak ada? Ada tuan. Dekat sini tuan-tuan, ulama kata tuan, rezeki yang perlu kita cari di sisi Allah ialah rezeki yang halal tuan-tuan. Ya. Baik. Adapun rezeki yang pertama tuan, oleh kerana tak ada alif lam, maka Allah nak menafikan rezeki yang halal ke, rezeki yang haram ke, hatta setitik air pun mereka tak mampu dapat daripada patung berhala. Boleh tuan? Adapun rezeki yang kedua, Allah minta kita cari sebenarnya adalah rezeki yang halal. Macam mana saya tahu rezeki halal? Ada alif lam tu. Sebab dalam bahasa Arab, kalimah yang ada alif lam menunjukkan makna yang tertentu. Maka apakah rezeki yang tertentu yang Allah minta kita cari? Jawapannya ialah rezeki yang halal sahaja. Ya. Andai kata Allah tak letak alif lam. Ini andai kata tuan-tuan, ya. Maka kalimah itu ada alif lam ke tak ada? Tak ada. Maka dia menunjukkan makna yang khusus ke yang umum? Yang umum. Maka ketika mana dalam ayat Al-Quran tidak ada ar-rizqa, tidak ada alif lam pada rezeki yang kedua, maka tuan-tuan boleh cari rezeki yang halal, tuan-tuan boleh cari rezeki yang haram. Nampak tak tuan? Besar tak kemungkinannya tuan-tuan? Dengan hanya tidak ada alif lam ataupun ada alif lam. Boleh? Siapa yang jelas semua pada hari ini sebagai muqaddimah, jawab alhamdulillah saya faham. Okey, tulis turangan komen tuan. Itu perkara yang pertama
yang saya nak cuba kaitkan dengan tajuk yang kita dah bahaskan sebelum daripada ini. Jelas ke tak jelas, tuan? Ya, perbezaannya ialah alif lam, ada alif lam, tak ada alif lam je. Itu je, singkat sikit saja, tuan. Ya, sebab saya nak tunjuk dekat tuan-tuan, kalau betul-betul tuan-tuan tadabbur mengikut kaedah bahasa Arab, setiap kalimah-kalimah yang Allah gunakan dalam Al-Quran itu, tuan, ada sebabnya. Allah tak suka-suka letak macam tu, tuan. Kenapa Allah kata yamlikuna? Kenapa Allah tak kata yamtalikuna? Kenapa Allah tak guna kalimah yang lain? Sebab ada kalimah, ada benda yang Allah nak cuba tunjuk dekat kita. Tapi tuan-tuan perlu kaji, ya. Jadi nak kaji satu persatu itulah kita perlu perlahan-lahan supaya tuan-tuan nampak dulu, tuan-tuan. Boleh? Okey, alhamdulillah semua kata faham untuk hari ini. Okey, selesai. Sekarang kita masuk kepada perbahasan kita, tuan-tuan, yang sebenar, ya. Okey, tengok, tuan-tuan.